Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 10 November 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sebanyak 4 rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 yang akan berlangsung selama 8 hari bermula Isnin ini sehingga 20 November. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar memaklumkan RUU Perbekalan 2025-2024 akan dibentangkan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng merangkap Menteri Keuangan dan Ekonomi Baharu pada hari pertama persidangan dan bacaan kali ketiga akan dibuat pada hari terakhir mesyuarat. Turut dibentangkan RUU Perbekalan Tambahan 2025-2024 yang akan dibentangkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, RUU Pengagihan Gas Pindaan 2024 oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi dan RUU Sumber Asli dan Alam Sekitar 2024 oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Tambahnya lagi, satu usul telah diterima daripada Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 23-1-A bertujuan untuk meminda peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Undangan Negeri Sarawak yang akan diusulkan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada hari kedua mesyuarat. Katanya, usul tersebut adalah untuk merungkai definisi media sosial dalam peraturan-peraturan mesyuarat. Sementara itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia berkata, rang undang-undang RUU Sumber Asli dan Alam Sekitar 2024 yang akan dibentangkan pada persidangan kali ini bakal menyentuh beberapa perubahan termasuk pelesenan aktiviti pengurusan sisa dalam negeri. Katanya beberapa lesen berkaitan akan ditetapkan, antaranya pengangkutan, pelepasan minyak ke perairan Sarawak, pencemaran atmosfera, pencemaran tanah dan air. Pembentangan RUU tersebut susulan penyerahan kuasa alam sekitar, kawal selia dan pengurusan sisa daripada Jabatan Alam Sekitar kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB mulai tahun depan. Dengan RUU tersebut, pihak berkuasa negeri akan bertanggungjawab dalam mengurus sisa buangan. Kementerian Kejar Raya semalam secara rasmi menyerahkan projek siap pembinaan fasa kedua Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Majlis penyerahan projek yang berlangsung di Telaga Air Kuching dihadiri Menteri Kejar Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi. Berucap pada majlis tersebut, beliau berkata penyiapan projek bernilai 34.28 juta ringgit itu membolehkan IKMAS meningkatkan kapasiti pengambilan pelajar daripada 290 orang kepada 500 orang. Beliau turut mengingatkan pihak kontraktor untuk terus melaksanakan tanggungjawab dalam tempoh tanggungan kecacatan. Jabatan Kejar Raya akan memantau proses pasca penyerahan bangunan agar tiada perkara yang tertangguh dan dilaksana mengikut ketetapan peraturan yang berkuat kuasa. Projek IKMAS Fasa 2 dilaksanakan di kawasan seluas kira-kira 1 hektar. Ia melibatkan pembinaan sebuah blok akademik 2 tingkat, 2 buah blok asrama 4 tingkat, bangunan mekanikal dan elektrikal, menara tangki air dan sebuah masjid yang mampu menampung 700 jemaah. Turut dilaksanakan ubah suai bangunan surau lama kepada perpustakaan, pembinaan jalan raya beserta kemudahan parkir kereta, bas dan motosikal serta pembinaan gelanggang sukan. Rakyat digalakkan untuk memberi pandangan bagi memastikan inisiatif kerajaan seiring dengan keperluan komuniti. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Ihwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, tanpa maklum balas daripada komuniti, inisiatif kerajaan tidak dapat dilaksana dengan baik dan memenuhi keperluan rakyat.
Menurut beliau, penyampaian maklumat yang berkesan adalah bersifat dua hala. Oleh itu, kerajaan memerlukan maklum balas daripada masyarakat akar umbi termasuk ketua masyarakat dan ketua kaum. Ini termasuk menyuarakan sebarang permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan saluran yang betul. Melalui pendekatan itu, setiap polisi kerajaan dapat digubal sebaik mungkin bagi menepati kehendak masyarakat. Beliau berucap merasmikan Karnival Kita Madani peringkat Sarawak dan pemukiman komuniti madani di Kuching. Karnival 2 hari itu anjuran Jabatan Penerangan Sarawak dengan pelbagai pengisian, antaranya pameran oleh agensi kerajaan dan komuniti madani seluruh Sarawak, jualan rahmah, jualan makanan dan kraftangan serta saringan kesihatan. Kemuncak acara adalah sesi Town Hall Komuniti Madani bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pada tengah hari ini. Polis Miri menahan 2 lelaki tempatan disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah. Tangkapan dibuat menerusi serbuan yang dijalankan di sebuah kawasan perumahan di Miri. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Naga Cabu berkata hasil serbuan yang dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri telah merampas dadah jenis ketamin seberat 18.25 gram. Dadah tersebut dianggar bernilai RM2,730. Suspek telah ditahan reman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang 2 tahun tetapi tidak melebihi 5 tahun dan dikenakan tidak kurang 3 kali sebatan tetapi tidak melebihi 9 sebatan. Aspek keselamatan di sempadan Malaysia-Indonesia terus diberi keutamaan menerusi operasi berterusan Patroli Terkoordinasi PATKO Siri 2 2024 yang sedang dijalankan ketika ini di kawasan Berkelalan Sarawak dan Long Midang, Indonesia. Operasi tahunan ini adalah kerjasama bilateral Malaysia-Indonesia menerusi Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNIAD. Brigade ke-9 Infanteri Malaysia dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu melibatkan Batalion ke-10 Regimen Sempadan TDM dan Batalion Zeni Tempur 8 Palang Sakti Madraguna TNI AD. Operasi rondaan bersama selama 5 hari sehingga 14 November ini adalah usaha kedua-dua negara bagi membanteras aktiviti lintas batas yang berpotensi menjejaskan keamanan dan keselamatan negara. Ia juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama dua hala Malaysia-Indonesia sejajar teras ke-5 Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-30 dalam memperkukuhkan lagi hubungan diplomasi pertahanan antara TDM dan TNI AD. Perbarisan pembukaan PATKOR Siri 2 2024 telah disempurnakan bersama oleh Kepala Staf Korem 092 Maharaja Lila, Kolonel Infanteri Darwis Effendi dan Pegawai Memerintah Batalion ke-10 Regimen Sempadan Lieutenant Kolonel Ismanizam Ismail di Long Midang, Indonesia. Sementara itu, Tentera Darat Malaysia TDM berjaya menggagalkan cubaan 8 pendatang asing tanpa izin parti yang sedang memasuki sempadan negara di Biawak Lundut semalam. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division menerusi satu kenyataan media berkata, parti tersebut ditahan pada pukul 1.10 tengah hari pada jarak kira-kira 590 meter dari sempadan Indonesia ketika sedang melalui jalan tikus. Hasil pemeriksaan mendapati tiada barang terlarang serta berbahaya yang dijumpai. Walau bagaimanapun, anggaran keseluruhan barangan yang diperiksa adalah berjumlah RM10,026 melibatkan wang tunai, telefon bimbit, beg dompet dan beg pakaian. Kesemua 8 parti telah dibawa ke sempadan negara untuk pengusiran oleh pihak TDM dan laporan polis telah dibuat di Balai Polis Lundu. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.